Dan bagilah print sendirilah nak potong. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk today's lesson, apa yang kita akan belajar ialah kita akan cover another subtopic dalam mutation. Kita nak wrap up bab mutation. Okay, di mana kita akan cover chromosome number alteration. Di mana di bawah learning outcome ini, you all kena tahu apa itu chromosome number alteration. Ada dua jenis chromosome number alteration dan ada satu lagi penyakit yang kita kena cover dan faham macam mana dia berlaku dan apa simptom bagi individu yang ada. Okay, so Madam share screen sekarang, boleh refer pada your own notes supaya apa yang Madam conteng-conteng nanti, okay, you all pun nampak. Alright, so sebenarnya apa yang kita nak cover, rasanya hari ni pun boleh habis awal, ialah this part only. Ni, satu muka surat je lagi tinggal. Okay, dan lepas tu kita akan buat sedikit latihan ataupun fill in the blanks yang Madam ada hantar dekat Telegram. So kalau you all nak buat kemudian, nak letak dalam file masing-masing, boleh print ataupun salin balik kemudian lah. Tapi tak perlu hantar di GC. Ini lebih kepada understanding. Okay, sebelum ni kita dah cover chromosomal mutation juga semalam, this part. But today we are about to cover another part. Okay, di mana hari ni apa yang kita nak cover this part. Okay, kalau you tengok pecahannya, change in number, change in chromosome number kan. Daripada definition hari tu, kita ada perubahan dari segi number. You all nampak skrin Madam tak? Nampak. Suara Madam jelas tak ke slow? Jelas, Madam. Okay, very good. Jelas. Okay. So inilah pecahan yang kita nak tengok pula. Bila berlaku mutation pada kromosom, semalam kita cover kromosom ini berubah dari segi structure. Okay, but now how the number of chromosome boleh berubah dan bila bilangan kromosom pada individu itu tertambah atau terkurang, dia mengakibatkan individu itu dapat mutation. So apa kategori yang kita kena tahu? Okay, this one adalah chromosome number alteration. Yang pertama adalah jenis N euploidy. Ada perkataan N. N ni kalau dalam English, N dengan E ni merujuk kepada, alamak buruk. Kejap. Apa cikgu awak ni? Kejap. Ya, yeah, Madam salah pen. Okay, N ataupun E kalau English merujuk kepada, siapa hebat English? N. Satu, N orange. A cat. So dalam kat sini, euploidy ini merujuk kepada set of chromosome. So pada set of chromosome, kalau N euploidy maknanya dia berlaku addition ataupun loss one chromosome. Satu kromosom je. Maknanya dia jadi kalau asalnya 46, kalau add dia jadi 46 tambah 1. Total kromosom dia jadi 47. Ini case aneuploidy lah. Manakala boleh juga jadi loss. 46 ni ada satu kromosom satu dah tersalah pindah ke tempat lain, satu lagi ni mestilah kurang. Tapi yang kurang berapa? Satu juga. So dari 46 dia akan total jadi 45. So dalam set kromosom ini bertambah satu kromosom atau berkurang satu kromosom, itulah yang kita panggil sebagai aneuploidy. While kalau this one euploidy atau setengah buku tulis sebagai polyploidy. This is referring kepada, contohnya biasanya kita 2N sama dengan 46. Kalau berlaku euploidy ni, dia boleh terganda. Okey, sama ada dia jadi 3N. Okey, kalau 46, dia akan jadi 46 campur 23. Berapa? 69. Maknanya, mutation tu melibatkan entire set tu bertambah. Kan macam human kan, 2N sama dengan 46. Macam mana kita jadi organism 46 ni? Kita dapat N dari mak, 23 kromosom. Another N daripada ayah, 23. Tapi dalam kes polyploidy ni, dia boleh jadi 4N punya organism. Boleh jadi 3N, 4N. Maknanya gandaan daripada set gamete tadi. Kalau this one dari 46, mungkin dia jadi individu yang darab 4. 23 darab 4 berapa? 92 ke? 12, 8. Betul lah, 92.
So yang terganda bukan satu kromosom, satu set bertambah. Dan it is not relevant to occur in human ataupun animal. Biasanya polyploidy ni kalau dalam human, dalam animal dia tak visible sebagai organism. Biasanya dalam kandungan dah mati. Okay? Tak ada. Kecuali lah ada saintis yang cuba-cuba buat. Biasanya tak visible. Tapi this character boleh visible, catat sikit, dalam plant. Okay, ada setengah tumbuhan memang mutation itu dia induce, human buat. Untuk dia ada ciri-ciri yang kita panggil superior. Okay, dia ada dua jenis. Autopolyploidy, you tulis kat sini same species. Maknanya nanti masa SDS baru you belajar benda ni detail. Hari ni kita tahu jenis je lah. Yang ni tertambah lebih set. Yang ni tertambah satu atau kurang satu. This one dia tak ada kurang. Dia tambah je. Lain dari 2N. 3N, 4N, 5N, 10N. Boleh. Okay, tapi macam mana dapat 10N ni sama ada autopolyploidy. Dia spesies yang sama. Macam yang dia contohkan ni spesies sama. Ataupun dari alo. Auto spesies sama. Alo ini from different species. Maknanya dia lebih kepada kacukan. Okay, different species. Tulis dulu yang ni dulu. Okay, different species. Contohnya satu species tu berapa kromosom dia? Berapa kromosom? Kita gabung. So dia akan jadi species yang sterile dulu. Tapi bila dia plant, dia boleh duplicate kromosom dia. Dia akan jadi species yang fertile. But this one, you akan cover dalam SDS nanti. Okay, so kita tengok apa je yang ada dalam syllabus kita. Apa yang penting untuk you tahu. Okay, so if we refer to our notes, okay, chromosome alteration in chromosome mutation ini dia adalah change in number. Okay, di mana ada dua situasi N euploidy, ini yang tadi madam sebut N, dan juga euploidy ataupun polyploidy. Okay, apa definitionnya? Okay, kita tengok secara betul-betul lah. Tadi tu main cerita je kan. Dia adalah condition in which the number of chromosome is abnormal. Bila mutation dia mesti ada abnormal ni. Okay, kalau kes-kes lain kita akan sebut macam bukan macam ni kan. Kalau kita tengok semalam kita sebut chromosome segment. But this one kita nak cerita pasal number. So kita kata number dia abnormal, kenapa? Okay, kalau aneuploidy sebab dia adalah due to extra or missing, tak boleh stop kat sini, chromosome from a normal set. Okay, kalau madam tambah satu perkataan, due to extra or missing one. Lagi tepat sebab dalam silibus kita SES atau SDS memang you belajar kes tertambah satu atau kurang satu je. Macam yang dia highlight kat sini kan. Kalau you tengok kat sini dia buat situation di mana trisomy 2N tambah 1 ini bila tertambah 1, condition ini ekstra 1, trisomy. Manakala kalau terkurang missing 1, condition 2N. 2N ni set yang normal, terkurang 1 kita panggil condition ini monosomy. Ini adalah secara general. Okay, apa penyebab kepada berlakunya aneuploidy? Semalam madam ada sebut. Okay, di mana dia berlaku bukan sebab crossing over, tapi disebabkan non-disjunction during meiosis. Tolong tambah dekat sebelah meiosis ini. Dia specifically disebabkan semasa anafase. Dia boleh berlaku masa anafase 1 atau sewaktu anafase 2. Okay, meiosis ni general sangat. Waktu bila? Waktu anafase. Sebab apa anafase? Okay, Adam bagi penerangan. Sebab apa behavior of chromosome sewaktu anafase? Okay, anafase 1. Refer balik pula chapter 3 kita kan. Okay, waktu anafase 1, kita kata pasangan homologous kromosom ini, apa dia? Siapa boleh bantu madam? Homologous kromosom. Apa behavior of kromosom waktu anafase? Apa kata kuncinya? Separate. Very good. So pasangan ini dia akan separate. Okay, so ni kan sepasang macam ni. Waktu metafase dia macam ni. So apa yang berlaku next? Okay, this one akan
bergerak pada opposite pole. So bila dia berpisah, sister chromatids move towards opposite pole. Ini yang kita belajar hari tu kan. Apa yang berlaku kalau yang kita sebut sebagai non-disjunction? Opposite pole. Okay. This is condition yang kita sebut sebagai normal. Okay. Apa keadaan yang non-disjunction? Okay. Bila non-disjunction, okay, apa dia tulis kat situ? Non-disjunction adalah keadaan, tak ada dia bagi kat sini. Jeez. Non-disjunction adalah failure. Tambahlah kat mana? Failure of chromosome to separate toward opposite pole. Apa madam? Ejaan salah. Okay, toward opposite pole. So apa jadi kalau contoh yang opposite? Apa jadi kalau contoh gambar ni? Okay, dia boleh jadi, okay, kalaulah macam ni, sepatutnya kromosom ini satu pergi kiri, satu pergi kanan kan? Apa yang berlaku ialah mungkin dua-dua akan pergi ke this side, this one tak ada. Akibatnya ada, alamak buruk sangat pakai pen ni. Kejap, sorry. Okay, ada pakai this one tapi tukar warna. Okay, so let's say pasangan ini apa yang akan berlaku? Okay, sepatutnya satu pole tu setiap satu akan pergi. Tapi apa yang jadi? Okay, dekat sini dia pergi dua-dua. This one pergi this pole. This one also pergi this pole. So dalam sel ini, yang ni akan jadi kosong. This one akan ada dua. So bila dia teruskan kepada meiosis 2 nanti, inilah yang akan jadi yang N tolak 1 sebab tak ada kromosom. Ini yang akan jadi N tambah 1 sebab ini ke arah gamete kan. Okay, tapi bila bergabung dengan yang normal itu yang jadi 2N tambah 1 atau 2N tolak 1. Ini dah dalam organism. Yang madam tunjuk ni untuk formation of gamete. Okay. So dia boleh berlaku kepada autosom atau seks kromosom. Apa maksud autosom? Kromosom pasangan 1 sampai 22 ini. 1 hingga 22 ini yang dalam karyotype. This one is karyotype. Okay, kalau human this one dipanggil autosom. Tapi pasangan yang ke-23 ini yang kita panggil sebagai seks kromosom. Okay, pasangan yang ke-23. Contoh pasangan 23 orang ni dia XX. So dia adalah female. Okay, so ini kalau dia berlaku kepada human. Okay, dan kalau dalam gambar ni kat mana berlakunya kesilapan non-disjunction ni, failure of chromosome to separate to opposite pole? Pasangan 1 ke, 2 ke, pasangan mana dalam 23 pasang ni yang tertambah atau terkurang 1? Boleh detect tak? Ke tak nampak? Tak nampak main besar ke lagi pasangan mana? Yang 21. Nampak tak? Dekat 21 dia jadi ada 3 kromosom. Apa penyebab dia? Non-disjunction ni lah. Okay, boleh jadi juga pada pasangan 21 ni ada satu saja. Ini condition yang kita panggil sebagai monosomi. Tapi bila dia berlaku pada kromosom 21, okay, kita boleh namakan dia monosomi 21 atau trisomi 21. Kalau trisomi atau monosomi saja dia tak merujuk pada mana-mana, ini secara general. Okay? Right. So itu adalah aneuploidy, tertambah 1 atau terkurang 1. Apa pula polyploidy? Dia adalah condition in which organism ada more. Kan macam kata dia tak terdelete. Dia tak ada jadi N saja individu. Tak boleh. Dia mesti lebih dari 2N. More than 2N. Sebab apa? Sebab apa start dengan 3N? Sebab 2N ini adalah condition yang normal. Normal bertemu normal. Ni apa normal? Okay.
2N ini adalah condition yang normal. So lebih daripada 2N tak normal. Jadi bila berlaku mutation, non-disjunction tu bukan berlaku pada satu pasang saja. Macam ni pada kromosom nomor 1. Tak, semua. Setiap satu set ni kalau you tengok, yang normal ada 2, tapi ke semua set ada 3 kromosom. Tapi ini yang madam bagi tahu nota. Okay. Only happen ataupun kita kata visible in apa? Plant. Sebab dalam human and animal tak boleh. Sebab plant ni jantina dia tak ada lelaki pun. Ada lelaki perempuan. Tapi maknanya kalau dia mengalami mutation pun pokok tu dia tak jadi organism yang menakutkan. Tapi kalau kita tengok cerita-cerita fiction kan macam-macam. Star Wars ke, kita tengok cerita apa Lords of the Ring ke, banyak je yang digambarkan tentang organism yang dia buat mutant. Itu adalah kita gambaran lah, maknanya dia punya gambaran futuristik sangat organism tu, sebab dia sebenarnya menceritakan konsep mutation ni lah. Sekiranya mutate, sekiranya kita punya karyotype ini lain daripada yang sebenar, boleh ada ciri-ciri mutate. Tapi gambaran tu tak betul lah. Jangan kejap lagi ada PM madam. Madam jadinya apa dia punya karyotype? Madam pun tak tahu. Tapi gambarannya begitu. Bila lain dari normal, dia akan ada ciri lain. Contoh, apa kelebihannya bila plant ni dia mutate ke arah berganda-berganda ni? So dia boleh jadi satu superior plant. Contohnya ciri dia maknanya yang bila kita dah gabung-gabung tu kan, yang boleh jadi buah yang sangat besar, tempoh hayat plant tu yang sangat lama. So dia boleh buat genetic engineering. So in our ecosystem, genetic engineering for plant untuk dapatkan ciri-ciri benefit macam ni dibenarkan. Tapi untuk kita test kepada human ataupun even animal, dia macam melanggar etika lah. So you boleh. Nanti next chapter kita nak belajar genetik tau. Kita nak belajar recombinant genetik. Kat situ nanti kita akan go through lagi. Okay. So kalau lebih daripada 2 set kromosom, inilah dia yang kita panggil triploid, tetraploid atau pentaploid. Ini contohlah. Maknanya kalau 5 ni, pada setiap pasang ni dia ada 5 kromosom. 5. So the number of kromosom dia macam yang madam tunjuk tadi lah, berganda-ganda lah. Daripada set original. Okay. So untuk you all, tahap yang you perlu tahu ialah more to definition je macam ni. Dan situation dia, penyebab dia. Penyebab masih sama. This one also is because of non-disjunction lah. Okay. Tapi apa penyakit yang kita kena tahu ataupun sindrom yang kita tahu, dia dipanggil sebagai sindrom Down. Okay, sindrom Down ini juga nama lain dia adalah trisomy 21. So daripada nama trisomy 21, you boleh bayang tak karyotype dia macam mana? Dia macam gambar yang atas ni. Di mana pada setiap pasangan kromosom yang ada dalam setiap sel dia, semua ada 2 sepasang kromosom. Dia boleh jadi XX, bukan orang perempuan je kena Down syndrome. Boleh jadi juga XY. Boleh, lelaki perempuan dua-dua. Sebab apa? Penyebab kepada Down syndrome ini adalah pada pasangan ke-21 apabila dia ada extra. Kalau Down syndrome dia bukan extra or missing, dia memang situasi yang disebabkan oleh extra kromosom. Okay, pada kromosom mana dia adalah kromosom is abnormal due to extra kromosom, kita boleh tambah kromosom ni at kromosom 21. Memang kromosom 21 je. Kalaulah kromosom lain yang extra, penyakit lain. Tapi yang you kena tahu, Down syndrome disebabkan condition ada extra kromosom at kromosom 21. Okay, dan keadaan ini dipanggil trisomy. So kalau lagi tepat, trisomy 21 sebab berlaku pada kromosom 21. Apa penyebab dia? Non-disjunction during meiosis atau lagi tepat, boleh jadi anaphase 1 atau anaphase 2. Okay, kategori dia apa? Autosom lah, sebab kromosom 21 ini kategori autosom. Kalau 23 baru sex kromosom. So abnormality boleh berlaku pada autosom ataupun sex kromosom macam yang dia sebut dekat atas. Apa karakteristik individu dengan Down syndrome? Kalau you ingat hari tu masa kelas kita hari Jumaat, Madam tunjuk beberapa. Kita memang directly boleh nampak dari facial expression dia.
Okay, tak kira lah dia Cina ke, India ke, orang putih ke, macam orang putih. Okay, ataupun kita kata apa-apa bangsa pun, okay, tapi facial expression dia lebih kurang sama. Di mana bila bertambah satu kromosom pada kromosom 21, ini antara okay, karakter yang boleh ada. So dalam UPS 3 nanti kalau dia keluar soalan Down syndrome ni, mungkin dia keluar untuk you teka. Okay, yang mana antara berikut ciri kepada Down syndrome. So you kena alert lah dengan ciri-ciri ni. So biasanya orang Down syndrome ni, apa maksud short stature? Short stature ni dia biasanya bukan orang yang tinggi lampai. Macam model-model tinggi-tinggi tu tak. Tapi bukanlah bermakna orang rendah macam kita ni ada Down syndrome. Tapi biasanya bukan satu ciri dah cakap orang tu Down syndrome. Dia kena a collective characteristic ini. Okay. Dan biasanya muka dia ni lebih kepada lebar. Dan juga mata dia ni slanted eyes, macam mata sepet. Jangan pula cakap, kawan kau ni mata sepet. Dia Down syndrome. Tak. Dia kena gabung semua. Dan dia adalah orang yang, sebab tu orang Down syndrome ni biasa dia kena masuk sekolah khas, mendapat pendidikan khas. Bukannya dia tak boleh pandai. Ada je orang Down syndrome yang boleh buka restoran dan sebagainya. Tapi kita nak tengok tahap effect of dia punya abnormalities ni kepada diri dia. Sebab some of them ada weak muscle. Contohnya bila you nak suruh dia angkat benda-benda berat, benda tu dia tak mampu. Muscle dia tak kuat. Sebab tu dia kena mendapat pendidikan khas, kena ditrain dengan cara untuk urus diri dan sebagainya. Okay, kebanyakannya flatten nose. Okay, hidung dia penyek sikit katanya. Tapi jangan kata kawan yang hidung penyek tu Down syndrome. Okay, large okay, ini yang kadang-kadang banyak boleh kita detect. Dia punya lidah ini slightly tebal dan juga apa dia kata? Protruding. Dia macam terkeluar sikit. Dia macam gitu. Sebab bukan dia sengaja nak buat macam tu tapi sebab dia punya structure of tongue itu sendiri dah berbeza. Bukan sebab dia nak jadi macam tu. Sebab disebabkan oleh effect of the third chromosome pada pasangan ke-21. Itu yang menyebabkan some of them ada speech, bila dia bercakap, kita tahu dia ni orang yang abnormal. Okay, tapi you kena ingat dalam masyarakat kita sekarang, kita ke arah masyarakat yang mesra kepada golongan orang kurang upaya ni. Orang-orang yang ada sindrom ni. Okay, sebab tu kalau you perasan McDonald, kalau kat Kuantan ni, kebanyakan McDonald ada je orang yang Down syndrome ni diambil bekerja. Maknanya dia tu waktu sekolahnya dia dah cikgu dia dah diagnose, maknanya dia boleh uruskan diri. Dan bolehlah untuk bekerja. Ada saya ada jumpa dekat yang lepas saya jumpa, kalau orang Kuantan lah, McDonald Sungai Sap tu ada pekerja dia seorang Down syndrome. So baguslah company McDonald, maknanya dia tengok kalau ada kemampuan bekerja dia hire. Sebab diorang pun nak kena hidup juga. Kan takkanlah diorang dijaga oleh parents seumur hidup. Kalau parent dah tak ada, kalau adik-beradik tak nak ni, so sebab tu sistem pendidikan kita pun sekarang kita upgrade supaya kita mesra kepada yang kurang upaya ni supaya diorang boleh survive. Kalau kita ada adik-beradik yang begini, kita sebenarnya bertanggungjawab besar untuk bantu mereka. Okay. So gigi dia, gigi ni saya tak pernah perhatikan lah. Katanya gigi dia small and irregular. Dan yang ni lah yang semua orang kata ni bila kurang upaya je dia kata orang tu terenca akal. That is not good sebab okay, anak-anak istimewa ini, saya suka menggunakan term istimewa ini. Tak semua akan ada mental retardation. So dia depend pada sindrom itu. Tapi ada selain daripada Down syndrome sekarang ni, kita tengok ramai anak-anak autism pun sama. Dia ada spektrum dia. Adakah setiap individu tu dia kena yang level mana? Okay, sebab tu dia kata mild to severe. Yang Madam kata boleh bekerja tadi tu yang kategori mild lah. Okay, mungkin dia boleh urus diri, dia pun maknanya bila belajar dia faham. Tapi dulu awareness tentang penyakit-penyakit ni adalah sangat kurang pada atuk nenek kita, even mak ayah kita yang ada anak-anak yang macam ni. So bila tak dapat pendidikan dengan cara yang betul, pergi hantar kat sekolah biasa, itu yang ada tendensi anak-anak mereka diejek oleh rakan-rakan sekelas atau sebagainya. Okay, ada juga yang sekarang ni masalah lembam. Madam nak you all pun highlight benda-benda macam ni. So dalam komuniti kita ada. Kadang orang cakap, kau ni bodoh lah. Tak baik, Madam tak suka sangat orang cakap benda macam tu. Mungkin sebenarnya dia tu secara genetik dia yang menyebabkan dia inherit that thing. So kita kena raikan perbezaan. Jangan suka buat body shaming pada orang.
Tu moralnya lah. Sebab silibus sikit. Okay, so dah habis dah Madam ajar. Ada tak nak tanya Madam soalan? Dia nak buka this one. So ini adalah to summarize apa yang penting lah. Okay. So kalaulah ditanya, dia taklah dalam bentuk macam ni dalam soalan exam. Okay, so biasanya dia akan, ini apa yang penting lah. So Madam dah bagi, so you all bolehlah buat. Okay, dia boleh tanya you, apa itu aneuploidy? Okay, so aneuploidy tadi, apa yang kita kata aneuploidy tadi? Okay, aneuploidy ini you kena define lah balik. Aneuploidy adalah keadaan, condition di mana number of chromosome is abnormal due to kena sampai extra or missing one chromosome from normal set of chromosome. Okay, kena penuh lah semua ni. Okay, dan dia ada dua condition kan. So kalau kita tengok kat sini, apa dua jenis, ni Madam tak tulis lah sebab dalam nota panjang-panjang malah nak tulis. Okay, then what is mean by non-disjunction? Ini yang tak ada dalam nota kita tadi tapi Madam dah bagi tahu tadi apa yang kita kena tulis. It is, sekejap, Madam besarkan sikit. Okay, it is apa? Failure, kegagalan. Okay, dia nak lagi tepat, kita kena sebutlah kromosom tu ada dua jenis kan. Kalau anaphase 1, kita merujuk kepada homologous chromosome. Kalau anaphase 2, kita merujuk kepada sister chromatic. Tapi secara general pun tak apa. Okay, failure of chromosome to separate towards opposite pole. Dah tambah belum non-disjunction punya maksud ni dalam nota? Dah. Okay, very good. Okay, now ni your turn pula. Complete the table of aneuploidy. Kalau monosomy, number of chromosome dia kita tulis macam mana? 2n tolak 1. Very good. 2n tolak 1. So condition 2n tambah 1 dipanggil? Trisomy. Very good. So ini adalah secara general. Sekiranya kita dah nampak dalam gambar soalan tu, dia dah merujuk pada pasangan tertentu. Mungkin kromosom 15 ke. Tapi usually untuk silibus you, dia memang akan buat dekat kromosom 21. Dan biasanya ekstra. Sebab dia nak relatekan pula dengan penyakit Down syndrome tadi. Tapi kalau ni you tengoklah pada karyotype. Okay, so non-disjunction ini akan happen due to non-disjunction dan dia during apa yang boleh berlakunya? Anaphase 1 dan Anaphase atau 2. anaphase 2. Very good. So in question, okay, dalam you punya ni ingat tu bukan nombor dua Roman macam ni. Sorry. Apa? Madam. Okay, one pun ini sebab Madam pakai tulisan Arial. Okay, so name the abnormalities shown in figure below. Bila dia sebut abnormalities, ini biasanya abnormalities dia kaitkan dengan syndrome. Atau some books, they are going to mention it as disease. Okay, so kita relate lah. Chromosome number alteration tak ada banyak penyakit lain. Tapi kalau kita tak tahu, kita relate dengan situasi abnormalities tadi, monosomy ke trisomy. Cuba tengok betul-betul gambar. Besarkan lagi. Tak nampak agaknya anak Madam. Yang mana yang abnormal? So, bila dia keluar gambar ni, you kena faham pada setiap nombor secara normal mesti ada berapa kromosom? 2. So, kalau yang ni yang mana? Dia dah siap kotak ke tak aci. So, condition ini. Pada kromosom 21 ada 1. So, apa abnormalities dia? Nak tulis apa? Apa? Monosomy. Okay, kalau kita tulis monosomy, kawan-kawan, betul tak? Ke ada jawapan lain? Kawan-kawan? Jangan harap balik nanti boleh senyap-senyap macam ni ya. Kalau face to face, mau kau berdiri sampai atas kipas. Betul kot. Betul kot. Mono satu Madam kan? Mono 1. Tapi betul ke jawapan dia monosomy je? Okay, you all kunci jawapan ni. Kunci. 21. 21. 21. Okay, atau satu lagi jawapan tadi kawan you jawab monosomy je kan? Okay, sebelah lagi? Tak nak bagi tahu dulu. Monosomo pula. Sebelah lagi apa? Apa jawapan dia? Trisomy 21. Okay, saya Trisomy 21. Ada jawapan lain? Trisomy je? Down syndrome. Ada jawapan lain?
Okay, let's say jawab trisomi je Trisomi je. Okay, trisomi je. Tak Jo, janganlah jawab je. Tak adalah, benda gurau. Okay, mana yang betul? Jeng jeng jeng. Bila dia dah sebut abnormalities dan you nampak berlaku pada 21, you kena tulis monosomi 21. Kalau dia secara general je macam atas tadi, baru tulis monosomi saja. So sekiranya gambar dah macam ni, you tulis monosomi salah. Okay. Okay, this one ada 2 jawapan diterima. Trisomi sebab 3 ni berada pada 21, trisomi 21 diterima dan abnormalities ini memang juga dipanggil sebagai Down syndrome. Tapi bila benda-benda macam ni, pastikan your spelling sekiranya you jawab soalan dalam bentuk structure. Spelling must correct. So ada beberapa jenis penyakit kita dah belajar. Sickle cell anemia, major thalassemia, cryducha and this one, the fourth one, Down syndrome. Mesti ingat betul-betul cara tulis dia. Okay, but untuk trisomi salah. Okay, sebab dia dah spesifik pada yang 21. Dalam SDS nanti you akan belajar yang lebih menarik di mana kita akan tengok abnormalities disebabkan oleh kromosom 23 ni. Ni yang nanti ada penyakit lain macam Klinefelter. Tahu tak Klinefelter? Turner. Apa kalau Klinefelter apa huruf dia? Dia lelaki ke perempuan? X. Klinefelter XX apa? SSY. Nampak tak? Orang lelaki biasa XY. Dia jadi XXY. Kalau Turner? X saja. X saja? Tak. Dia XO. XO. Jadi macam mana boleh terlebih, macam mana boleh terkurang? Sama jugalah. Disebabkan oleh non-disjunction tadi. Tapi yang terlibat adalah pasangan yang ke-23. This one kita tak belajar sekarang. Dalam UPS ke dalam final ke takkan tanya despite. Tapi baguslah kita dah ada knowledge tu. Tapi masa SDS nanti you akan belajar detail. Alright. So this one kita tak belajar. Dalam syllabus kita dah tak ada monosomi punya simptom. Tapi kalau ditanya tentang trisomi punya simptom, nak jawab yang mana ni? Adakah kita kata extra kromosom X, kromosom 31? Atau apa yang kita nak jawab? Kalau dia kata simptom. Simptom ini yang mana? Ciri-ciri. Ciri-ciri. So dia refer kepada, betul, karakteristik yang ada dalam nota. So mana-mana yang tadi ada tu bolehlah kita pilih. Okay, ini kan karakteristik ni. Tapi yang mana yang glamour? Ni madam show je lah yang glamour. Kalau you all akan pakai yang mana? Yang senang ingat Kalau saya akan selalu ambil this one. Yang saya highlight ni lah. Okay. So yang ni, alamak. Salah, sorry. Dia confuse saya punya writing tablet. Okay, dengan yang ni. Inilah 3 ciri yang paling common. Tapi kalau rasa susah, since yang lain ni pun ada dalam Campbell, so boleh je. Tapi you highlight lah 3 ni. Kalau you mampu nak ingat 3 yang ini, inilah 3 yang paling tepat. Yang biasanya kalau dalam skema jawapan tu kan, dia ada dekat atas. Cuma kena alert dengan this one. Kenapa N ni digaris? So dalam jawapan, you cannot just include broad face saja. Tak boleh slanted eyes saja. Kalau broad face, mesti slanted eyes. Okay. Ni yang dia tambah pula. Tapi yang dalam kurungan ni tak payahlah. Full of skin above eye kat sini berlipat-lipat walaupun dia muda lagi. Itu antaranya. So itu je lah yang kita nak cover hari ni. Anak-anak madam ada soalan tak nak tanya saya sebelum kita habis? Sekejap saya nak start recording. Berapa Tak ada video. 45. Ada juga seorang tak masuk. Okay. So saya habiskan awal lah sebenarnya hari ni.